أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما سالما اللهم يا ربنا أنت إله وأنا عبدك جاهل أسألك أن ترزقنا علما نافعا حتى عبدتك أهدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. والصلاة والسلام على من نصح دينه أديان الكفرة والطالحين وعلى آله ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال الله تعالى وهو أصدق القائلين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama mendengarkan ayat yang saya baca tadi. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin innamal mu'minuna allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Bahawasanya orang-orang, yakni segala orang-orang yang beriman itu apabila innamal mu'minu iza zukirallahu wajilat qulubuhum, yakni apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala gemetarlah segala hati-hati mereka itu. Seperti mana ditakwil akan dia khafat qulubuhum, yakni takutlah hati mereka itu. Yakni dikarenaki takut kita telah maklum. Wa iza tuliyat alaihim, dan apabila dibacakan di atas mereka itu ayatuhu, yakni akan satu ayatnya, yakni ayat Al-Quran, zadathum imana, yakni bertambahlah mereka itu akan ketakwaan ataupun akan keyakinan ataupun akan keimanan. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan di atas Tuhan mereka itu berserah. Jadi hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah maklum. Ini orang-orang yang beriman ni kita telah maklum. Nah, seperti mana yang Allah Taala sebut tadi, innamal mu'minuna allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi dikehendaki bahawasanya mereka itu apabila dibacakan yakni akan satu ayat, yakni ayat Al-Quran, yakni mana kata bertambahlah mereka itu keyakinan dan ketakwaan dan keimanan. Seperti mana yang disebut akan dia, yang ditakrif akan dia oleh Imam Ghazali rahmatullahi alaih, yakni ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqil hasanin. Tapi itu ada yang mengatakan hadis kayak kuatnya. Itu yang mengatakan ialah hadis itu yang menguatkan ittaqillah haitsuma kunta, itu hadis.
Kalau mentakrifkan oleh Imam Ghazali hak selain daripada tu, iaitu imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Jadi kalau kita kira hak tu yakni bahasanya tak silap wang iaitu hadis. Yakni mana kata ittaqillah haitsuma kunta. Kita tengoklah dalam kitab-kitab tu iaitu mana kata ittaqillah haitsuma kunta itu hadis. Bukan mana kata iaitu bukan perkataan Imam Ghazali. Ada orang yang mengatakan ya ittaqillah tu perkataan Imam Ghazali itu bahasanya tak betul. Kita tengoklah di dalam ada disebutkan dalam Mau'izatul Mukminin pun iaitu ittaqillah haitsuma kunta iaitu hadis. Yakni perkataan Imam Ghazali itu imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Kita tengok di dalam Sirajut Talibin tu itu perkataan yang ditakrifkan oleh Imam Ghazali rahmatullahi alaih. Orang kita ni ada juga dia bertukar kalau itu gitu. Mana kata kita junjungkan segala imtisalul awamir. Kita junjungkan segala perintah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, wajtinabun nawahi, dan kita jauhkan daripada segala perkara yang dilarang akan dia. Ada juga orang kita junjungkan perintah yang disuruh oleh Tuhan, tetapi mana kata segala maksiat-maksiat kita tak tinggal, itu tak jadi. Segala perbuatan-perbuatan keji kita tak tinggal, itu kita tak jadi, tak boleh juga. Perbuatan-perbuatan yang ditegah kita tak tinggal, itu tak boleh juga. Hanya kita tingkatkan segala-galanya baru dipanggilkan kita itu junjungkan perintah Tuhan. Gitu. Tengok seperti mana Allah Ta'ala kepada Nabi kata, qala Nabi SAW, ittaqillahani haitsuma kunta. Bertakwalah olehmu wahai orang-orang yang beriman. Gitu kalau kita kira. Haitsuma kunta, di mana saja kamu berada. Kita kata contohnya kita ada di dalam bandar, di pantai, kita kata zaman sekarang ni, di taman, kita kata contohnya, di tempat-tempat mana saja, tempat-tempat jamuan, tempat-tempat apa saja, yakni bertakwa. Takwa di situ yakni mana kata kita jauhkan daripada segala perkara yang ditegur. Gitu. Ittaqillah haitsuma kunta, yakni di mana saja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha, dan ialah kamu memperikutkan akan kejahatan itu, yakni yang menghapuskan, yakni akan kebaikan. Macam kita kata contohnya kita tak, di masa dulu kita tak biasa belajar agama, kita tinggal. Di masa sekarang ni kita tinggalkan, masa tu kita tak nak lah. Kita tukar, yakni kita belajar agama. Macam kita kata kuliah maghrib, tazkirah maghrib, yakni mana kita kata ceramah, kita kata contohnya pada waktu mari kita tinggal. Jadi hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah baru betul. Jadi mana kata kita tinggal, wa atmi'i sayyi'ata hasanata tamhuha, tu kita memperikutkan akan kebaikan. Seperti kita kata contohnya dulu kita tak biasa sembahyang Jumaat. Di zaman sekarang kita tukar, kita sembahyang Jumaat. Gitu. Maka gitu. Wa atmi'i sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqil hasanin. Dan yakni berperangailah, berakhlaklah dengan manusia itu dengan seelok-elok akhlaknya. Yakni dengan seelok-elok akhlak ni, akhlak yang terpuji, akhlak yang disanjungi, yakni akhlak yang terpuji pada syarak. Gitu. Kadang-kadang ada juga kita ni, kita tunjukkan akhlak kita tu akhlak yang disanjungi pada dunia saja, tapi tak pada akhirat tak ada pun. Seperti kita kata contohnya, orang tu dia buat maksiat tapi dia tunjuk cara dia tu, baiknya kita tengok ni. Seperti kita kata dalam majlis hiburan itu, pakaian kita kata contohnya, kalau perempuan tu pakai seksi, kita kata pakaian lucoh, kita kata contohnya, tapi dia tunjuk cara dia, cantiknya. Tapi cantik itu makna kata tak membetuli syarak. Itu makna kata ditegur, tak boleh. Gitu.
Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, ini berakhlaklah dengan manusia itu dengan seelok-elok akhlak. Seperti mana? Nabi kata innama bu'istu li utammima makariman akhlaqi. Bahawasanya dibangkit akan daku ni supaya nak menyempurnakan akhlak-akhlak. Jadi mana kata akhlak ni, akhlak-akhlak manusia ni macam-macam. Ada akhlak tu keji, ada akhlak itu yakni mana kata keji pada syarak. Kadang-kadang akhlak itu tak membetuli syarak, dan kadang-kadangnya akhlak itu yakni mana kata tak mengikut apa saja ajaran yang dituju ajarkan oleh Nabi, yakni akhlak yang selain daripada tu. Maka akhlak tu tak terpuji pun di sisi Tuhan. Maka kita kena jaga, hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena jaga bahawasanya akhlak ni kena tengok juga akhlak yang ni yang muwafaqatus syar'i dia panggil, yakni yang membetuli dengan syarak. Gitu, tak apa akhlak tu, tapi kalau akhlak yang membetuli dengan segala makna kata manusia terpuji, tetapi yakni makna kata menafikan hak Tuhan, itu tak betul. Gitu, macam kita kata contohnya pakai seksi, buka aurat, yakni makna kata apa dia ni, maki hamun kepada orang, kata kutuk ke orang, menghinakan orang, yakni makna kata mempelekehkan orang, yakni apa dia kita kata menzolimkan orang. Itu bukan akhlak terpuji, itu akhlak yang keji. Gitu. Dan ialah Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, seperti mana yang saya baca tadi, ya innamal mu'minuna allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu. Dan apabila dibacakan di atas mereka itu, di atas orang-orang yang beriman tadi, zadathum imana, bertambahlah mereka itu akan keimanan. Jadi mana kata iman mereka itu, keyakinan mereka itu, ketakwaan mereka itu, kau bertambah. Jadi mana kata tiap-tiap benda itu bertambah. Jangan mani kita kata contohnya ada juga kita ni, iman kita ni dia boleh mana kata dia panggil al-iman tu kita dia panggil, kalau kita kata dalam takrif dia panggil al-imanu yang qusu wa yazidu. Dia panggil, ada juga dia mengatakan yazidu wa yang qusu. Mana kata ialah mana kata tambah dan ialah kurang. Jadi mana kata ialah kita ni tak lepas. Mana kata ialah sama ada kita kata kadang-kadangnya iman kita tu bertambah. Pertama, supaya kita kata contohnya orang kita dah. Dulu dia tak biasa semayang, tak biasa apa. Kawan-kawan saya, dia tak biasa semayang, tak biasa apa Ustaz. Ikut orang tabligh 2-3 kali, dia kata berasalah nak semayang. Berasa mesra, berasa kasih sayang, mana kata cinta kepada semayang. Bukan saya tak tahu, dia kata. Saya tahu berkenaan perkara tu wajib, berkenaan benda tu harus, berkenaan benda tu haram, berkenaan benda tu sunat. Tapi mana kata apabila saya tak tahu, jadi Tuhan tak bukakan pintu hati kita. Yakni pintu ketakwaan kita itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka di situlah kita ni orang panggil kita hanyut di dalam, yakni mana kata orang panggil di dalam nafsu, mengikutkan hawa nafsu yang tunjuk ajarkan kepada kejahatan. Nafsu tu kita telah maklum hiyal amaratul bisu, iaitu menyuruhkan kejahatan. Gitu. Maka hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita telah maklum bahawasanya ayat ini mengatakan, yakni mana kata kita tu wa ala rabbihim yatawakkalun, dan di atas Tuhan mereka itu, yakni kepada Allah Subhanahu Wa Taala mereka itu berserah. Jadi segala perbuatan tu kita serah. Serah macam mana? Kita semayang pun kita semayang, kita tunaikan segala perkara-perkara yang wajib. Kita kata contohnya kita belajar agama, kita semayang, kita puasa, kita buat baik. Yang ni kita serah kepada Tuhan.
Jadi maka di situlah serah. Tapi jangan serah macam ni. Kita semayang pun dok, poso pun dok, belajar agama apa saja dok belaka. Serah kepada Tuhan. Masuk syurga tak masuk syurga sudah. Masuk syurga, insya-Allah Tuhan bagi masuk syurga lah, kita serah kepada Tuhan. Itu tak boleh. Jadi hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cuba kita. Contohnya, kita tak makan, kita nak serah kepada Tuhan. Nah, kita tak minum, serah kepada Tuhan. Tak payah kita kenyang kejap lagi. Kita tak minum pun serah kepada Tuhan. Dah, bukanlah gitu. Seperti mana Nabi SAW mengatakan, qala Nabi SAW, waqin wa tawakkal. Ikatkan olehmu, lepas tu baru serah. Mana kata ialah ikat di situ. Nah, yakni kita menunaikan segala perkara-perkara yang wajib dan menjauhkan daripada segala perkara-perkara yang ditegah. Maka di situ kita serah kepada Tuhan. Sama ada kita Tuhan nak beri ataupun tak beri, itu terpulang. Itu bukan hak kita dah, itu hak Tuhan. Tapi jangan mana kita kata, contohnya kita tak tunaikan segala perkara yang wajib, kita nak serah kepada Tuhan. Kita tak mana kata kita tak jauhkan daripada segala perkara yang ditegur, kita nak serah kepada Tuhan. Hari-hari semayang dak, puasa dak, semayang bang pun dak. Kita kata contohnya, kita minum arak, berjudi, berzina gitu, kita serah kepada Tuhan. Tak boleh. Wan iyazabillah. Perkataan Abdullah ibnu Mubarak dalam satu syair, dia kata macam mana? Yang ni perkataan dia ni sedap. Kita dengar ramai-ramai dan kita faham baik-baik. Dia kata macam mana? Tarjun naja tawalam tasluk masalikaha. Inna sapinata la tajri alal yabasi. Dia kata, ialah Abdullah ibnu Mubarak kata gitu. Tarju haraplah ulimu, wahai manusia. Nah, haraplah ulimu akan wahai manusia. Ia ni akan kelepasan daripada neraka. Ia ni akan kelepasan daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti azab mana? Iaitu azab kubur. Mana kata di mahsyar, di sirat, kita kata contohnya, dan di neraka sana, kita akan kelepasan segala-galanya. Tapi walam tasluk masalikaha, dan padahal tidak menjalani seseorang itu akan perjalanannya. Ini mana kata tidak mengerjakan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak menjalani apa yang disuruh. Nah, kita kata contohnya kita semayang pun dok, puasa pun dok, menunaikan kewajipan segala-gala pun dok belaka. Ini sedap, hebat dia kan ni. Nah, walam tasluk masalikaha, dan tidak menjalani, jadi tidak mengerjakan seseorang itu akan pekerjaannya, jadi akan perkara yang disuruh akan dia. Jadi segala perkara-perkara yang disuruh, segala perkara-perkara yang diwajib akan dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala, segala perkara-perkara yang ditegur perjalanan ni banyak. Bukan tertentu yang wajib saja, hak haram kena tinggal, hak suruh kena buat. Hak ni ditegur, hak tak boleh buat. Gitu. Maka di situlah hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, innas sapinata la tajri, ni bandingkan dia. Bahawasanya ialah perahu itu, yakni speedboat itu, la tajri, yakni mana kata tidak melaju lah, ia tidak melaju, tak boleh laju, yakni alal yabasi, di atas darat. Mana kata di atas darat dia boleh laju tak? Tak boleh laju. Begitu juga ialah bagi mereka yang durhakakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita pergi di akhirat, adakah kita boleh bahagia? Yakni dengan durhaka kita. Bahagia macam mana? Kita duduk di dalam kubur, selamat kita di dalam kubur. Kita duduk di mahsyar, selamat kita di mahsyar. Lalu di atas sirat, selamat kita di atas sirat. Dan masuk syurga kita di atas, mana kata dengan selamat. Mana ada gitu.
Dia tak boleh masuk dengan syurga, mana kata dengan selamat, dengan tak ada kebajikan yang diperdukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak menjauhkan segala larangan yang ditegah akan dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makna kata kita tengok dalam Quran yang Allah Taala katakan masalakakum fi saqat qalu lam nakum minan musallin, gitu. Walam nut'imun masakin tu kan. Gitu. Ini apalah sebab yang menjalankan kamu wahai manusia ke dalam neraka aku? Qalu, berkata mereka itu, lam nakum minan musallin, kami ni duduk di dunia kami tak sembahyang. Jadi mana kata disebabkan dengan tak sembahyang kita kena masuk neraka, jangan main. Kita kata kita sengkau kata kita nak bahagia tu. Jadi Abdullah Ibn Mubarak ni orang yang hebat kan. Kalau kita tengok di dalam perkataan rawi-rawi bab tafsir, mana kita kata contohnya bab tafsir, bab mufassirin ataupun bab muhaddisin pun banyak perkataan Abdullah Ibn Mubarak ni orang yang sangat hebat. Maka di situ perkataan dia cuba kita mana kata kita banting tengok dengan kita tu adakah betul. Kalau betul, wan iyazabillah, hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita pindahkanlah seperti mana yang saya baca hadis tadi, wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha. Yani kamu memperikutkan akan ke tempat kejahatan itu, yani akan kebaikan. Insya-Allah kalau kita pindah gitu, yani akan bahagia kita. Gitu. Jadi hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kebahagiaan itu kalau kita kira bukan kita payah. Yang pertama kekuatan kita yang kita kena fikir, iaitu pertamanya iman. Mana kata iman kita? Nah, kalau kita ada iman di dalam hati, walalah kita bagaimana sekalipun, kita iman kita ada, amalan kita ada, ketakwaan kita ada, yakni keyakinan kita ada, harap kita kena ada. Nah, kita yakin tapi kita harap juga rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Harapan kita yakni, maka kalau kita ada ini, insya-Allah kita akan dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti mana yang Nabi kata. Nah, seperti yang ditakrifkan dalam satu perkataan, setengah kata perkataan tu perkataan Rasul, setengah kata perkataan tu perkataan ulama sufi. Jadi ulama sufi ni banyak kan dia berdalil daripada hadis juga, tapi banyak kan ada yang mengatakan hadis tu hadis dhaif pun ada. Gitu terdiri daripadanya. Dia kata gini, zurratun min a'malil qulub khairun min imtisalin jibal. Satu zarah daripada ibadat hati, yakni keyakinan kita, ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni surratun min a'malil qulub, itu khairul min imtisalil jibal, yakni terlebih besar, terlebih baik daripada ibadat zahir itu seperti bukit. Jadi mana kata ditasybihkan, yakni mana kata satu zarah ini ditasybihkan dengan bukit. Allah, jauhnya. Satu zarah ni setengah kata, satu seperti hujung kaki semut saja. Satu zarah tu seperti satu hujung kaki semut saja. Maka kita ditimbangkan dengan satu bukit. Allahu akbar, jauhnya. Maka kita kata kita timbang, tapi satu zarah ni ibadat pada mana kata pada hati. Pada hati, orang panggil pada senubari kita. Kalau kata dalam ulama tasawuf, dia panggil pada hati kecil kita apa panggil. Kepada senubari kita apa panggil. Iaitu dia panggil zarah. Mana kata kita ada dalam tu. Maka ibadat zuhri, mana kata ibadat zuhri ni seperti bukit. Mana dia? Semayang sunat, berzikir, bertahmid, bertahlil, macam-macam kita baca Quran, baca apa saja, banyaknya kita. Tapi kalau kita nak timbang dengan tu, yakni khairun min imtisalil ibad, yakni terlebih baik lagi daripada ibadat tu. Jadi seolah-olahnya kalau kita tasbih, kita timbang, jadi makna kata berat ibadat pada pada hakikat lagi. Jadi pada hakikat ni mana kata berat sangat. Jadi maka di situlah tempat yang Allah Ta'ala nilaikan dalam lubuk hati kita.
Jadi hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita rindulah kepada syurga tak apa. Ada juga yang mengatakan rindu kepada syurga tak boleh. Tak boleh. Seperti mana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbul watan ini minan iman. Kita kasihkan kepada tanah air kita. Tanah air itu apa dia? Mana kata tanah air itu seperti mana yang disebut akan dia ditakrif akan dia ataupun yang ditakwin akan dia oleh muhaddisin, bahawasanya ini ialah al-watan itu yani huwal hakikiyu, yani mana kata ialah makna kata watan hakiki itu iaitu al-jannatu, yani huwal jannatu, iaitu syurga. Jadi mana kata kita rindu, mana kata orang-orang yang beriman, tak lain, tak bukan. Nah, dia duduklah di dunia lagu mana pun. Dia tua ke, dia sakit ke, dia pening ke, dia makan ke, dia duduk bergaul dengan siapa-siapa pun, dia rindu kepada syurga. Mana kata itulah orang yang rindu kepada syurga ni seolah-olahnya orang yang rindu kepada tanah air yang kekal, dia panggil. Tanah air yang kekal tu iaitu syurga. Maka di situ siapa-siapa yang rindu di dalam mana kata rindu kepada tanah air yang kekal, maka itu setengah daripadanya minan iman, iaitu orang tu orang yang beriman yang kuat. Tapi kadang-kadang kita ni rindu tak kepada syurga. Tuhan bagi pun bagi, tak bagi pun sudah. Tak tahu. Dia syurga boleh kita rindu, tak ada apa pun. Tetapi syaratnya dengan kita tunaikan perkara yang dipartukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan perkara yang dilarang tu kita jauhkan. Ini kita tunaikan. Maka di situ adalah keyakinan, ketakwaan kita, keimanan itu. Jadi seolah-olahnya menepati kita merindukan kepada watan kita, dipanggil watan tanah air kita, iaitu wahuwal jannatu, iaitu syurga. Gitu. Jadi begitulah hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan cara ringkasnya bersama-sama nak kita dengar ini, orang panggil kita cari nak kuasai kau bersih, kau sari, kau bersih. Sebab kita baju kita lah, kita hati kita ni, kita cubakan bersih. Bersih macam mana? Bersih daripada baca Quran, banyak baca Quran, banyak berzikir, banyak beristighfar, banyak bertahlil, banyak bertahmid. Jadi mana kata segala sebut-sebutan Allah Subhanahu Wa Taala itu kita banyakkan, mudah-mudahan kita bersihkan pada kita, pada hati kita, pada zahir, dan bersih juga pada hakikat. Apabila kita bersih pada hakikat, mudah-mudahan kita itu orang panggil terjaminlah, jadi segala amalan kita itu dapat balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu amin. Iaitu makna kata di syurga nanti kita akan dapat ganjaran yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitulah, sama-sama kita berharap rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tak lain tak lupa lagi, iaitu sekiranya kalau ada salah dan silap dan terkasar tu minta maaf belaka. Kita telah maklum, manusia ni kita telah maklum, al-insanu la yakhlu anil khata' wan nisyan. Manusia itu tidak sunyi daripada salah dan silap dan sebagainya. Sekianlah saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'alna minal muttaqin waj'alna minar rasyidin waj'alna minal a'immatil ulama'il amilin. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.